bertemu kembali dalam Persona SY Zahira. Tadi kita mulakan dengan tarian, ada reka Armani dan sebagainya. Kita dah bercakap tentang baju mereka. Kita tak cakap apa baju kita sebenarnya. Ya, baju kita hari ini sangat cantik dan sebenarnya ini adalah daripada suku kaum Kadazan Dusun. Betul. Dan saya juga menggunakan Kadazan Dusun. Cuma ia ini untuk lelaki lah. Saya of course lah untuk perempuan kan Hafiz kan. Takkan bertukar pula kita susah lah rancangan ni. Dan Zahira ada tambah aksesori kepada sikit. Baik, ini adalah baju pakaian untuk kami seperti dengan sambutan Hari Malaysia. Dan tadi kita dah bergelak tawa dan melihat keceriaan budaya Sabah dan Sarawak. Kita perkenalkan juga tetamu kita yang sudah pun bersedia di sebelah kita merupakan Dr. Norjita Julita Taisin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Juga memakai baju Kadazan Dusun. Doktor juga berasal daripada Sabah kan? Sabah di mana, Doktor? Saya berasal daripada Sabah, Pekan Kilu Tuaran, Sabah. Pekan Kilu Tuaran Sabah. Baik, Zahra, tak cukup sebenarnya seorang tetamu sebab kalau anda lihat iklan-iklan atau poster yang kita sudah muat naik, sebenarnya kita ada seorang lagi tetamu yang cukup istimewa, eksklusif untuk anda Persona SY. Nampak tak saya nervous nak persilakan tetamu kita. Silakan tetamu kita seorang lagi. Kita jemput dia masuk. Ya, itu dia Zahira. Okey, siapa sebenarnya ni? Kita minta dia perkenalkan diri dia. Siapakah yang tinggi lampai ini? Pertama kali saya rasa diri saya sangat pendek. Okey, silakan. So, nama saya Francisca Lohong James, 25 tahun, berasal dari Kuching, Sarawak. Okey, kita nak Francisca bercakap ketika memenangi Miss Universe Malaysia 2020 ni. Okey. So, I duduk dulu. Okey, boleh silakan. Okey, silakan. Okey, so perkenalkan diri macam Miss Universe. Oh, I see. Okay, Yeah. so Francisca Lohong James, 25, Malaysia. Itu dia sebenarnya. Inilah istimewanya kita buat pertama kalinya dapat mengundang Francisca Lohong, merupakan Miss Universe Malaysia 2020. Apa khabar? Baik. Tinggi betul ya, Zahira. Tinggi betul. Itulah saya tak boleh berdiri sebelah Francisca. Nanti terus nampak saya tak cukup tinggi. Baik, Zahira. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan Hari Malaysia 2020 yang bakal disambut pada 16 September 2020, yang mana kalau atau lepas diadakan di Kuching, pada tahun ini akan diadakan di Sibu, Sarawak. Kalau tahun-tahun sebelum ni memang ada dilakukan di Sabah dan juga Sarawak berselang-seli. Betul, Zahira. Kita nak mulakan dulu dengan Miss Universe kita. Kalau bercakap berkenaan dengan Miss Universe ini, mesti bercakap tentang cantik dan sebagainya. Tapi sebenarnya kriteria yang dinilaikan untuk mereka digelarkan sebagai Miss Universe ini ada kriteria-kriteria lainnya. Dan kalau saya boleh membuka berkenaan dengan sambutan kita hari ini, iaitu kita tajuknya hari ini berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia dan sebagainya. Miss Universe ni datangnya daripada Kuching, Sarawak. Ya. Kita nak korek sikit rahsianya. Definisi cantik pada Francisca sendiri. Okay, definisi cantik. Actually, kecantikan ni subjektif. So, bagi Francisca, kecantikan tu dia bukan just luaran, tapi dalaman. Macam mana you bawa diri you dekat orang. So, you kena jaga penampilan you kena jaga cara percakapan you, cara you membawa diri. Baru orang cakap, okay, she's a genuine person. Okay, she's beautiful in and out. You tak perlulah macam makeup tebal ke or look good all the time. You cuma kena macam just be yourself and confident. Pun you akan nampak cantik. Inner self tu sendiri inner kan? self is sangat penting lah. Itu mahkota yang di-crownkan ketika Miss ini Universe. crown dari Habib Jules, worth 2.38 million. 2.3 2.3 juta ringgit. Tak apa, jadi saya PM tepi untuk saya pinjam sekejap. Baik, Doktor. Okey, kalau kita melihat kepada kepelbagaian, Doktor sendiri sebagai tenaga pengajar di UPSI juga melihat kepelbagaian Malaysia ini begitu banyak, Zahira. Kalau kita bercakap tentang kaum, itu pun beratus-ratus kaum untuk saya sebut. Mungkin Doktor dari segi bahasanya dan sebagainya, mungkin Doktor boleh mulakan rentak sebagai doktor, sebagai kepakaran dalam bidang bahasa itu sendiri. Berkaitan dengan kepelbagaian, merujuk dari segi budaya dan juga bahasa, kalau di Sabah sahaja pun terlalu banyak etnik. Kadazan Dusun sendiri pun ada 41 etnik. Jadi daripada suku etnik lain juga di Sabah pun banyak.
begitu juga dengan di Sarawak dan juga di Semenanjung ni. Dia dia mempunyai pelbagai budaya dari segi kalau kita lihat pun daripada ni adat dan pantang larang juga termasuk dalam semua budaya tu. Ya. Tapi kalau saya melihat sendiri daripada apa yang doktor tekankan untuk pelajar-pelajar doktor juga. Doktor banyak mengangkat karya-karya sastra daripada Sabah sendiri dalam lisan seperti Sudawil sebagai Sudawil. contohnya kan. Apa kekuatan karya-karya ini dan juga bagaimana ianya dapat membentuk masyarakat untuk terus bersatu melalui karya sebegini. Baik. Dalam Sudawil ini sebenarnya dia merupakan satu jenis lisan tradisional masyarakat Kedadan Dusun daripada warisan nenek moyang. Dia sebenarnya banyak menyampaikan mesej pengajaran. Di situ terselitnya nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman ataupun landasan kehidupan dalam masyarakat generasi muda. Jadi kalau kita melihat kepada nilai estetika dalam Sudawil, seperti yang kata tadi, nilai-nilai murni dia seperti bekerjasama, tolong-menolong dan juga ada sikap toleransi, bertanggungjawab. Semua itu adalah termasuk dalam nilai-nilai murni merupakan nilai estetika. Sebenarnya Sudawil ini dia dilontar secara dengan suara yang ada rantak irama dia untuk dilontarkan. Dan di situ seperti yang saya kata tadi, dia merupakan satu luahan perasaan untuk menyampaikan nasihat kepada sesiapa yang mendengar dia. Jadi mahalnya nilai pengajaran yang terselip di situ. Yeah. Kalau kita lihat dari segi adalah saya bagi satu contoh Sudawil, tapi mungkin saya akan lagukan sedikit. Misalnya satu rangkap. Miritirit nalapirit hiladun turang hitam kada no miritirit ya taga dua to hitam. Maksudnya di sini saya boleh terjemahkan Sudawil tersebut berkicaunya burung pipit di atas pohon pulasan. Janganlah suka mengata ataupun menghina. Kita sama saja, kita serupa saja. Jadi terselitnya nilai pengajaran di situ, nilai estetika di situ mengajar kita supaya kita jangan suka mengata orang sebab kita dalam satu rumpun warga Malaysia. Kita harus bekerjasama, tolong menolong. Saya baru nak minta Zahira terjemahkan. Jangan. Tapi saya rasa terjemah. susah juga kan kalau kita nak terjemahkannya ke dalam bahasa Melayu sebab kalau saya lihat juga ada contoh perkataan daripada suku di Sarawak, merarau, yang mana kita banyak gunakan di sekitar kita, bermaksud makan tengah hari. Mungkin doktor ada boleh kongsikan contoh perkataan sukuan Sabah sendiri yang diterjemahkan dalam bahasa Melayunya. Ya. Kalau saya tengok pun kan, saya bagi dulu analogi dia dari segi pantun itu sendiri pun, kalau saya nak terjemahkan kan susah sangat nak terjemah sebab dia tidak dapat ikut semua perkataan-perkataan tu. Ada part-part yang kita tidak boleh terjemahkan. Misalnya perkataan, kalau di Sarawak ni kan, kalau perkataan merarau tu makan tengah hari. Ada lagi satu perkataan gabi, makan malam. Jadi dia dah diguna pakai dalam kamus dewan. Jadi Sabah ni rasanya berkemungkinan besar juga ada yang tanpa kita sedar dia dah diguna pakai. Sudah diguna pakai. Jadi saya melihat beberapa perkataan seperti perkataan sogit kan. Sogit. Kalau saya pergi di Semenanjung pun dah tahu sekarang ni, student saya bercakap, nanti kamu kena sogit. Diorang pun dah tahu apa itu sogit. Sogit ni kena tahu apa dia sogit. Zahira, sogit. Perkataan sogit. Sogit ni dia perkataan yang memang tak boleh ditukar. Orang kata danda. Ya, danda. Tapi dandaan dia mengikut adat. Sogit ini maksud dia danda mengikut adat. Kalau kita mendenda murid, takkan kita, wah kamu kena sogit hari ini. Takkan, kita tak akan cakap begitu. Dia didenda mengikut adat. Ikut dia punya, macam mana dia punya kesalahan yang dilakukan. Baik, Francisca, kita dah kenalkan baju kita sebenarnya. Francisca pun pakai baju dia tidak kurang cantiknya. Ini baju Sarawak. Mungkin Francisca boleh ceritakan pakaian yang dipakai. So pakaian yang Francisca
Francisca pakaikan sekarang ni ialah puak kumbu. So dulu masyarakat Iban dia buat puak kumbu tu berbulan-bulan dia tenun. So this is one of it. Ni memang kain yang original lah. By Aaron Von Jolly. Oh, sangat cantik Sebenarnya dia datang dengan skirt, but we would like to make it look more proper and more formal. So you boleh guna juga for formal untuk pergi occasion ke kan. So puak kumbu ni sebenarnya dia very traditional outfit orang Iban dulu-dulu. So dia orang pakai puak kumbu ni untuk like special occasion, kalau ada orang wedding ke, ada orang like dinner celebration, memang pakai kain ni lah. Betul. Saya ke depan sikit, saya sejauh dengan Francisca. Baik, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya sebab kita tahu juga macam mana Francisca meletakkan nilai-nilai estetika Sarawak itu sendiri dalam pertandingan yang Francisca sertai dan sehingga dinobatkan sebagai Miss Universe. Namun, Francisca akan jawab secara eksklusif untuk anda di Personal XY. Kita berehat dulu, Zahira. Ya. Okey, kita berehat dulu seketika dan juga kita kembali selepas ini dengan apakah yang akan dijawab oleh Francisca. Kita temu selepas ini. Baik, bertemu kembali sambil-sambil kita iklan tadi kita belajar bahasa Sarawak juga, Zahira. Awak tahu perkataan apa? Saya tak tahu sebab saya tak pernah sampai lagi. Tapi saya sangat teruja nak ke sana. Hafiz kena pergi Sabah, Sarawak. Memang sangat best. Budayanya yang ada sedikit bezanya daripada kita di Semenanjung ini. Betul, Zahira. Dan cakap berkenaan budaya, saya tinggalkan soalan kepada Francisca. Okay. Apakah Francisca bawakan semasa pertandingan Miss Universe ini sehingga dinobatkan sebagai pasti masih ada nilai-nilai yang Yes, of course. kita tak tahu. Ada. Yes, silakan. So masa Francisca throughout my journey dalam Miss Universe Malaysia, finalist kan. Of course Francisca ada bawa unsur elemen Sarawak sebab I want to share my culture kan. So Francisca pun fikir macam kalau Fran menang nanti nak bawa lah culture Malaysia, bukan saja Sarawak tapi Sabah juga, Semenanjung juga. Kita ada banyak etnicity dekat Malaysia kan. So masa Francisca masih finalist Miss Universe Malaysia, Francisca during pre-judging Francisca ada pakai aksesori macam earrings melambangkan bendera Sarawak. So bendera Sarawak is hitam, merah, kuning. So if you tengok gambar Francisca during pre-judging, ada baju tu macam kebaya, tapi earring, aksesori tu orang ulu lah. And then aksesori gelang pun I pakai yang nenek Francisca bagi. Orang ulu punya gelang lah warna putih. Memang orang pakai untuk untuk dancing, you know. And then during that time pun Francisca ada pakai macam tebaang. Kita orang panggil tu tebaang. Tebaang tu maknanya rantai. Tebaang, rantai orang ulu. So tu pun my grandmother yang bagi. So kalau Francisca masa itulah kalau Francisca ada chance untuk menang, Fran memang plan nak bawa culture Malaysia yang kita jarang tengok, bahagian Sarawak dengan Sabah kan, to the universe stage. Macam tu. Itulah saya kagum dengan perpaduan yang diamalkan di Sarawak dan juga Sabah kan. Pada tahun 2015 Sarawak sini sudah diisytiharkan sebagai City of Unity. Bandar perpaduan kan. Macam mana mungkin Francisca boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita ni macam mana perpaduan yang diamalkan di sana itu sendiri dari segi mungkin bahasanya yang juga berbeza bagi setiap kaum, pemakanannya, budayanya. Mungkin Francisca boleh kongsikan. Ya memang sebab dekat Sarawak everyone macam very united. So macam you akan tengok all ethnicity, Malay, Chinese, Iban, orang Ulu suka makan makanan Sarawak like you know ayam panso. Ayam panso tu you masak dalam bambu, dalam buloh. So ramai orang suka makan tu dekat Sarawak. Lepas tu in terms of language, kita orang semua dekat Sarawak memang pandai bercakap bahasa Melayu Sarawak. For example, kamek sayang kita. Itu yang paling famous lah. It means saya sayang awak. Kamek tu saya. Kita tu awak. Macam tu. So dekat Sarawak ni any ethnicity, any race it is, memang semua orang pandai bercakap bahasa Melayu Sarawak. Melayu Sarawak. Yes. Kami sayang kita juga I tiba. I tak boleh cakap Mun. Francisca juga berlatar belakangkan pendidikan ijazah hubungan awam. Yes, public relations major in public relations lah. So dulu Francisca study dekat UiTM Lendu. Sebenarnya dapat dekat UiTM Shah Alam. Lepas tu dapat call UiTM Shah Alam cakap you're going to be the first batch PR degree dekat Lendu. I said sebab first dia orang cakap you dekat UiTM Lendu ya. Lepas tu Fran cakap I bukan diploma Mescom student. Dan dia orang cakap tidak.
you memang degree tapi the first batch degree dekat UiTM Lendu. So my journey memang panjang lah. Itu pun permulaan front modelling dekat Malaysia, dekat KL ya, di Semenanjung lah. Beruntungnya UiTM Lendu Ya, beruntung. Itulah. Doktor, kalau tadi Francisca baru sebut berkenaan dengan bahasa, di mana orang Sarawak juga boleh bercakap dalam bahasa Melayu, Sarawak sendiri kan. Bagaimana bahasa itu sendiri dapat membentuk generasi yang berkarakter supaya ianya tidak terus ketinggalan dalam memperoleh kemodenan itu sendiri dan juga tidak lupa dengan asal usulnya. Baik, berkaitan dengan yang bahasa tadi itu kan, bahasa kalau dikaitkan dengan dia tidak akan hilang, lebih kurang tidak akan hilang dalam zaman. Jadi kalau sekiranya bahasa di zaman ini dia menggunakan bahasa ibunda, bahasa ibunda. Jadi sepatutnya generasi yang anak-anak ni diajar dalam menggunakan bahasa ibunda, bahasa ibunda masing-masing. Jadi itulah makanya wujudnya subjek bahasa Kadazan Dusun di peringkat sekolah rendah lagi. Kalau saya tak silap 1997. Bahasa Iban lagi lebih dulu daripada bahasa Kadazan Dusun kan. Jadi untuk kita lebih mengenal ini bahasa ni, kita harus ajar anak kita bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing. Dari muda kan. Dari mula lagi. Jadi itu makanya pentingnya untuk kita sentiasa menggunakan bahasa tersebut. Ibu bapa harus menggunakan bahasa tersebut, tidak sahaja menggunakan bahasa Melayu semata-mata, tapi bahasa ibunda juga perlu dipertahankan. Seperti sekarang ni semua generasi muda, anak-anak semua bertutur dalam bahasa Melayu. Memang pertuturan bahasa utama adalah bahasa Melayu kan. Ialah bahasa kebangsaan kita pun sebenarnya. Ya, betul. Francisca, sekarang dinobatkan sebagai Miss Universe 2020. Malaysia, Okey. Pastinya akan ada pertandingan berikutnya untuk mewakili Malaysia. Mungkin walaupun tidak tahu lagi tarikhnya bila sebab tidak ketahuan lagi. Mungkin dalam kepala fikiran Francisca, apa sebenarnya Francisca nak bawakan kepada pertandingan yang akan ditandingkan nanti? Of course, masa kalau Francisca pergi nanti international stage, of course Francisca nak bawa budaya Malaysia kan, budaya our culture, our food. Of course I want to share, nak share dengan semua orang dekat international stage, because yang akan Francisca akan jumpa adalah semua dari negara lain kan. So mesti diorang nak tahu apa keistimewaan Malaysia yang kita ada yang belum dibawa dekat university stage. So yang diorang tak tahu is group East Malaysia kan, macam Sarawak, Sabah. So itu yang Francisca nak bawa, and also to show the culture from my how to say, my appearance, my attire. Maybe boleh bawa unsur-unsur Sarawak, Sabah, Melayu juga kan. Kita jarang tengok orang pakai songket kan during pageant week. Why not? Macam tu. So that's what I want to bring. Mungkin Saya banggakan sebenarnya. Mungkin Francisca ucapan sedikit untuk Hari Malaysia dalam bahasa Sarawak. ibunda. Bahasa sini. Bahasa Of course, why not? So kepada semua rakyat Sarawak di luar nun, and also semua rakyat Malaysia, terima kasih banyak-banyak sebab sokong and support kami dari awal sampai kini tu. Selamat Hari Malaysia semua, jaga diri baik-baik and be proud as a Malaysian. Ya, dan doktor sendiri mungkin bahasanya sendiri yang mungkin boleh kongsikan? Ucapan Hari Malaysia. Kepisenangan tadau Malaysia kum angawi di tensanan mentok de dulu pengguna Sabah sarahan takono de isa tema de Hari Malaysia de mentok de kosoro toko de kemerdekaan toko Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Mungkin doktor jelaskan sikit bahasa Melayu dia apa. Tercengang sekejap muka saya. Saya tercakap tadi, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada warga Sabah negeri di bawah Bayu. Jadi kita harus ingat Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia bersama dengan seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Ya, itu terima kasih kepada guru tetamu. Saya cukup berbangga melihat kepelbagaian budaya dan juga kaum yang ada di Malaysia. Dan kita bawakan kepada kami di set Persona SY hari ini, Zahira. Ya, betul. Itulah kalau dalam konteks ini kan, kalau sektor dan juga kaum akan membentuk
satu bangsa dan kita bergelar Malaysia. Itu dia. Betul. Sesuatu yang patut kita banggakan bila kita mempunyai pelbagai kaum, kita mempunyai pelbagai agama, budaya. Jadi makanan pun tak lupa. Makanan Zahira takkan lupa. Baik, terima kasih kerana menonton dan 4 hari saja lagi untuk sambutan Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Kita Malaysia dan Malaysia prihatin. Terima kasih kerana menonton dan juga ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Twitter Persona XY. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih sekali lagi kepada dua-dua dan juga tetamu Dr. kita. Najita. Ya, dan saya Hafiz Dosan. Selamat Hari Malaysia. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Teknologi modern terkini, semuanya ada di sini. Sama-sama naik bersama, berbeza-beza tiada berbeza. Semua kaya dengan budaya, serumpun di bawah satu bendera. Saya anak Malaysia, 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 saya anak Malaysia. Bersopan santun, hormat menghormati, berakar umbi di dalam hati. Walaupun kita pernah diuji, tapi Malaysia tetap steady. Jalan-jalan utara selatan untuk mencari surga makanan.